solat mempunyai 3 keistimewaan, dan jika tidak ada ketiga-tiga ini dalam suatu solat itu dianggap tidak berfaedah sama sekali. Ya, wang sembahyang nuan kelo ong keistimewaan. Ikah sembahyang kelo mibe ketiga-tiga elemen keistimewaan sembahyang kelo mibe faedah, mibe manfaat. Wakna keistimewaan idun yang pertama sekali ikhlas. Ya, wang sembahyang mesti nuan rasa ikhlas. Ya, wakna lawan ikhlas? Lawan ikhlas adalah riya. Ikhlas akan membawa seseorang kepada perkara yang ma'ruf. Wakna ada benda-benda wak ma'ruf. Perkara-perkara yang ma'ruf bermaksud benda-benda perkara-perkara yang baik, sebagai contoh amanah, teratur, tertib dan sebagainya. Ya, udip kela akan jadi dao. Ya, wak manyal tugu benda-benda wak ma'ruf. Sebagai contoh ikhlas, kela tugu masjid ikhlas saja niat kela bak sujudnya Allah, bak sujud malai masjid, bak sembahyang semata-mata hanya kerana Allah. Ya, me kela malai masjid buyak non YB labi kela bak menilik jawai kela ngah jawai YB me. Ya, me kela malai masjid buyak no malam non ceramah me kela malai masjid buyak malam non tahlil me. Kela malai masjid buyak niat kela semata-mata mutlak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mibe buyak pendaki. Ya, itu nama do ikhlas. Kubahagia ikhlas. Ubah ulama ikhlas susah hendak dikesan. Susah sangat hendak mengesan ikhlas dalam hati kita. Ikhlas ulama memberi perumpamaan bagaimana itu ikhlas. Ikhlas tuan-tuan dan puan-puan seperti semut hitam yang berada di atas batu hitam yang berada di gua yang gelap gelita. Itu perumpamaan ikhlas yang diumpamakan oleh ulama. Ya, betapa nipisnya ikhlas, betapa susahnya kalau buat mengesan ikhlas wang hati kita. Ya, dan sebagainya. Ya, ikhlas maksudnya ikhlas sembahyang semata-mata kerana Allah. Kalau memperelokkan sembahyang kalau semata-mata kerana Allah. Kalau bersedekah semata-mata kerana Allah, berzikir semata-mata kerana Allah, baca Quran mutlak niat kalau semata-mata buya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ikah kalau sembahyang, ikah kalau berzikir, ikah kalau bersedekah, niat kalau selain daripada Allah, maka wana wak sedekah kalau nen, wana wak amal-amal kalau wakil nen punah sidap silumak burn. Ya, duit kalau wak jeribu nen tuan-tuan dan puan-puan, ikah duit nen bak kalau bak belanja dunia majlis. Akan tetapi ikah duit nen walaupun jeringgit reti tu, walaupun jeringgit duit kalau nen sedekah kalau ngatenawan niat ikhlas kerana Allah, duit itu akan tetap bersama ngah kelos labik kalau matai. Ya, itu nama tabungan, tabung kalau ngah akhirat lah. Ya, okey. Keistimewaan yang kedua khusyuk. Ya, khusyuk akan mencegah seseorang itu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Wano lawan kepada ma'ruf, lawan kepada ma'ruf adalah mungkar. Wano de mungkar adalah sifat-sifat yang jahat. Ya, ulah wa medau wan diri kelo. Ikah kelo khusyuk wang sembahyang. Ya, khusyuk idun wa akan mubah kelo keman ulah kelo wa medau tu pun ulah wa tahu. Ubah Allah Subhanahu Wa Taala
Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ya. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah kamu daripada perbuatan fahsyar dan perbuatan mungkar. Ya. Sembahyang tuan-tuan, puan-puan, walaupun simple dan kalau sujud tiba kamau, walaupun simple, akan tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ikah sembahyang naan keluar atang-atang dengan penuh khusyuk, dengan ikhlas, sembahyang kena mubah keluar wajad, itu pun tahu. Ya. Keluar perlu mubah audit mindset keluar. Mindset keluar lah tuan-tuan, mindset keluar lo melanau sembahyang mak kibak kamau, berjudi ke bakal melanau. Sembahyang mak kibak kamau menikau ke. Sembahyang gak kibak kamau bersabung ke. Sembahyang mak kibak kamau mana lagi petang ke. Idun mindset keluar lah tuan-tuan puan-puan. Idun mindset, idun pemikiran keluar lah tuan-tuan dan puan-puan, kalau sembahyang me buyak kalau dao, ya, kalau sembahyang me buyak kalau alim, kalau sembahyang me buyak kalau soleh, kalau sembahyang bukan buyak kalau berjubah berkopiah me, kalau sembahyang tuan-tuan buyak kalau hamba, buyak kalau hamba kepada Allah. Sembahyang walaupun kalau jaat kubah sekalipun, ulah kalau mengapang kubah sekalipun, sembahyang tetap wajib. Ya. Sembahyang tuan-tuan dan puan-puan me buyak kalau dao ngah dunia me. Ya. Me buyak kalau banyak timan penawan me. Kalau sembahyang buyak kalau hamba kepada Allah. Idun sebab idun. Ya, kalau perlu mubah audit mindset, kalau perlu mubah audit mentaliti, kalau yang mengatakan kalau sembahyang biar kalau edau me. Ya. Kalau sembahyang 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Jelau 5 waktu kalau sembahyang. Me buyak kalau alim. Ya. Me buyak kalau dao me, buyak kalau hamba dengan Allah. Hidup benok lah sembahyang. Ya. Alah kalau lah pemikiran kalau kau kaki tikau. Kau tukang menikau. Walaupun kalau menikau sekalipun sembahyang. Walaupun kalau kaki judi sekalipun sembahyang. Walaupun kalau penzina sekalipun sembahyang. Walaupun penyabung ayam sekalipun sembahyang. Walaupun peminum arak tegar sekalipun sembahyang. Ya. Biar sembahyang idun lah. Wak kena mubah kalau wak keman ulah wak medao nin, tu ulah wak dao. Ya. Idun lah kekuatan sembahyang. Dengan syarat ikhlas kerana Allah, khusyuk kepada Allah. Doa. Ikhlas, khusyuk. Ya. Andai kata kalau dah berpuluh tahun sembahyang, ya. 20 tahun sembahyang, 50 tahun dah sembahyang, toto podi gak. Kan? 15 tahun sembahyang petang gak. Buyak nuan elemen wak terkurang keman sembahyang keluar. Nuan keluar benda perlu keluar mecek. Yang pertama sekali dari wang jamban, keman wang jamban. Semenjak dari tandas keluar bersini ataupun bertai luar me keluar pusuk. Ikah nuan pusuk sekalipun betul me cara keluar pusuk. Ikah keluar bersini nuan cebisan, serpihan air kencing wak melekat ngah kain keluar mesah sembahyang. Ya. Ikah istinja, ikah wan tandas keluar dah lulus, wuduk keluar kubah lagi. Wuduk keluar sempurna me sempurna. Ikah wuduk keluar sempurna, sembahyang keluar di dalam atang-atang. Ikah keluar orang benda jenaga keluar tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Sembahyang keluar ni kena mubah keluar kemanjaat tunggu dah insya-Allah.
Ya. Berapa ramai saudara-saudara kelo, ya, bertatu bias bertatu, wa ulah bersabar saja mengapang saja gangster, melalui perantaraan sembahyang kena berubah tu nyadin kedau. Ya, memang mustahil. Ya. Ku bagi kelabak kena khusyuk, antara tips wabi ulama, antara cara kelabak wabi ulama kubah ke kelabak kena khusyuk adalah kela memahami wakna wak ubak kelabang sembahyang. Kela memahami maksud bacaan di sembalik sembahyang kela. Sebagai contoh, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maksud dah bila kalau dak takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maksud dah semua kumit. Mebewak lebih ayang keman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua dah umid, lebu umid, muta umid. Segala-galanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sembahyang 3 takbir Allahu Akbar, itu maksudnya kalau dah beriktikad wah hati kalau mengatakan Allah ayang. Ya. Dan boleh jadi syaitan akan labi musak kalau kemalisan. Ya. Syaitan tuan-tuan, ubang azan, ubang kelobaang burau syaitan. Kubagai syaitan burau sambil hidup petut. Syaitan akan berlarian sambil terkentut-kentut ketika azan. Ya. Majih azan keluar sembahyang sunat, syaitan labi undi. Ongsi dah syaitan. Kan? Udah nigik mau kusi mengamuta dengan syaitan. Kemana dia lah keluar diganggu oleh syaitan. Kemudian iqamat, burau lagi syaitan. Ya, burau lagi syaitan. Majih iqamat labi undi syaitan. Buya idun lah tuan-tuan dan puan-puan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, biar idun lah kalau ubang sembahyang disyariatkan untuk merapat dan meluruskan saf. Bena kalau perlu merapatkan saf, buya di celah-celah kalau akan syaitan akan menyelisih dengan celah-celah kalau membisikkan itu dan ini. Ya. Kubah gaya rapatkan saf dengan cara yang betul. Rapatkan saf dengan cara yang betul adalah bahu bertemu bahu. Idun yang dikhaskan oleh para ulama. Bahu bertemu bahu. Walaupun me bertemu bahu, nuan renggang jimit di antara geh dan geh. Okey, idun yang dimaksudkan dengan rapatkan saf. Nuan jaung sejadah. Sejadah warna biru ataupun warna urin, warna hijau. Sejadah dunuan jaung dekat tuan-tuan perasan. Ya. Sejadah tika sejadah gulung. Sejadah dunuan jaung. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, sejadah jaung sejadah jaung japah sana. Idun memang rapatkan saf nama idun. Ya, dikasih dah betul dah. Alahan YB keluar dengan majlis daerah dah betul dah. Biar idun lah YB keluar memang nak sejadah pulang sidun. Biar mentaliti lo mata daro, jangan saf, japah. Idun memang rapatkan saf nama ada tuan-tuan dan puan-puan. Ya, walaupun sejarah idun nikah sekalipun, walaupun jang sejarah dunuan kalam nama nuan ruangan jauh, kalau perlu merapatkan saf juga. Ya. Itu cara yang betul merapatkan saf. Merapatkan saf tuan-tuan dan puan-puan, adakah perkara baru? Keman zaman Nabi sabiudah. Ya. Keman zaman Nabi sabiudah buat merapatkan saf dan luruskan saf. Itu. Ya. Kemudian zikrullah, kelebihan yang ketiga adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Mana maksud zikrullah? Mengingati Allah. Ya. Kalau mengingat Allah tuan-tuan dan puan-puan, mikirah kedau. Selagi nama ada zikrullah, ya, selagi itu kalau akan diingati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Wang sembahyang kelo takbir Allahu Akbar, zikir. Al-Fatihah kelo adalah zikir. Doa-doa wang sembahyang juga zikir. Ya. Kesemua awak kelo lakukan dalam sembahyang, kesemuanya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun luar sembahyang sekalipun kelo berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Zikirlah bagaimana sekalipun, ya. Yang penting sesuai dengan syariat Islam. Nuan japah ustaz, ya. Hubak zikir Allah yang bermanfaat. Japah ustaz. Hubak ada zikir Allah yang bermanfaat hubak ada. Sedangkan Allah itu adalah nama yang suci, nama Allah. Zikir sekali Allah pahala. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala. Zikirlah kubah sekalipun. Bak bernada kah? Bak me bernada kah? Kena. Kubah dia zikir me bernada. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ataupun subhanallah, subhanallah, subhanallah pun kena me bernada. Ataupun secara bernada pun kena. Seperti syair-syair. Hasbi Rabbi dan sebagainya, kan? Jana Allah ma fi qalbi khairullah dan sebagainya sampai habis pun kena. Ataupun zikir secara bernada yang lain. Subhanallah, alhamdulillah sampai habis kena. Bak berzikir secara bernada ataupun bak berzikir secara bernada ini larangan dalam Islam. Ya. Dan ketiga elemen keistimewaan wang sembahyang, yang pertama sekali ikhlas, khusyuk, zikir. Ya. Andai kata sembahyang telah ambil ketiga elemen ni, sembahyang telah ambil apa faedah yang diri keluar. Okey. Kemudian kelebihan solat yang lain adalah solat sumber kekuatan jiwa. Ya. Di samping itu solat menguatkan jiwa seseorang sehingga mampu meninggalkan kekejian dan kemungkaran. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Maksudnya, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah kamu daripada perbuatan mungkar dan keji. Ya. Dirikanlah solat dengan tekun ubah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala, malam-malam pitah sembahyang sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Jina rakaat Nabi sembahyang gan betis sidon supat. Nabi sembahyang sehinggakan kaki idun bengkak. Nabi wak udah dijamin syurga. Sembahyang labik betis sidon supat. Kelola kan? Kelola dijamin syurga pun mibe. Imam lambat jimit. Makmum buta. Lambat jimit. Lambat 5 second. Tahiyatul masjid, tahiyat akhir lambat 5 saat. Lah buta. Sujud lambat jimit, kata jimit sujud. Mudahlah buta. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mudah dijamin syurga, sembahyang Nabi betul tidak sempat. Kalau wak manusia wak me dijamin syurga, pendosa lagi idun. Sembahyang kata jimit pun udah pomot. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam udah laki, Nabi tolong para sahabat untuk memapah badan beliau ke masjid sembahyang secara
berjemaah. Ya, Nabi sembahyang secara berjemaah. Udah laki, ya, Nabi dipapah, sanggup dipapah. Kalau tuan-tuan makin laki makin malas sembahyang. Makin laki tuan-tuan makin segak keluarga matai. Ya, ikah keluar sembahyang dalam keadaan keluar bejik sekalipun, ikah keluar sembahyang dalam keadaan keluar laki uzur sekalipun, sekurang-kurang do ikah keluar matai wang sembahyang masuk syurga Allah insya-Allah. Ya. Ikah keluar lumpuh sekalipun sembahyang, bejik kubah sekalipun sembahyang, ikah keluar mata dalam keadaan sembahyang. Ya. Mematai dalam keadaan kemungkaran. Ya. Kemudian solat mendisiplinkan umat. Rukun tertib yang diwajibkan dalam solat dan kebanyakan ibadat lain adalah satu medium latihan yang berjaya dalam membentuk insan yang patuh dan disiplin dan berdisiplin tinggi. Tertib sebagai latihan. Antara perkara yang wajib dilaksanakan sebelum solat adalah mengambil wuduk, dan wuduk tidak dianggap sah melainkan dengan tertib. Wakna itu tertib. Tertib itu maksudnya adalah yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Itu maksud tertib. Semua ibadat lo, ibadat fardu seperti wuduk, ya, sembahyang, ikah lo laksanakan wuduk tanpa tertib, mesah wuduk lo. Sebagai contoh, musuh agam saya marah niat, musuh niat saya marah, musuh agam bersila marah berumur, ataupun musuh betis saya marah niat berkena. Wuduk ibadat ke mestilah dilakukan dalam keadaan tertib. Niat, musuh jawai, agam, kepala dan sebagainya. Silun tak sembahyang. Sembahyang adalah melatih kelo untuk kelo patah wang mudik kelo, bang subuh warna pelunaan kelo, bang zuhur warna pelunaan kelo, bang asar warna pelunaan kelo, bas maghrib warna pelunaan kelo, baisya warna pelunaan kelo. Lawak meja wang Islam tertib dan tertib. Ya. Bas takbir warna lagi baca iftitah, al-Fatihah, majlis Fatihah, rukuk, majlis rukuk, iktidal, majlis iktidal, sujud. One by one. Ya. Inilah awak perlu kita terapkan dalam kehidupan dari solat turun dunia yang nyata. Sebagai contoh bas subuh, ono nak kelas subuh berzikir. Ya. Ono baan kelas berzikir sembahyang duha. Bas sembahyang duha ono nak kelas sarapan. Bas sarapan ono nak kelas kerja labi asam. Bas asam ono nak kelas olahraga, nak kelas temu, bas temanan kelas sembahyang maghrib, bas maghrib baca surah Al-Mulk, sejadah, Al-Waqiah, baca surah Al-Mulk, Isya, lihat. Inilah yang diajarkan dalam Islam satu persatu. Ya. Kemudian menepati masa. Kepentingan solat yang lain adalah menepati masa. Allah Subhanahu Wa Taala melalui pensyariatan solat fardu 5 waktu membimbing hamba-hambanya menjadi pengurus masa yang baik. Ya. Dalam surah An-Nisa ayat 103 Allah berfirman, solat adalah satu ketetapan waktu yang diwajibkan ke atas orang-orang mukmin. Surah An-Nisa ayat 103. Solat tepat pada waktu. Oleh kerana solat fardu yang 5 terikat dengan waktu, mereka yang solat perlulah prihatin dan peka dengan waktu. Kerana solat yang dilakukan sebelum masuk waktu dengan sengaja dianggap sebagai tidak sah dan mendapat dosa. Sekiranya dilakukan selepas waktu, solat itu dianggap qada. Ini secara tidak langsung melatih orang Islam agar menepati dan menghargai masa.
malah kegagalan menepati waktu-waktu solat memberikan kesan langsung kepada keprihatinan seseorang itu terhadap masa dan dalam bidang kehidupan yang lain. Seorang yang culas solat subuh juga menghadapi masalah kedatangan ke tempat kerja ataupun sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, perintah solat awal-awal sekali diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dilakukan berapa waktu? 50 waktu. 24 jam Allah perintahkan untuk orang Islam. Allah perintahkan pada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya menunaikan sembahyang 50 waktu. Kemudian Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Musa alaihi-wasallam. Minta pendapat dari Nabi Musa. Wahai Musa, Allah perintahkan kepada aku dan umatku untuk melakukan solat 50 waktu sehari semalam. Kemudian Nabi Musa tidak aneh itu Nabi Musa. Kalau dia mau nabi dengan Allah, Nabi diskaun dengan Allah kepada Nabi Musa Nabi Muhammad. Maka naik lagi Nabi Muhammad berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Allah, Nabi kurang buat Nabi. Kemudian dikurangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 5 waktu. Jadi 45 waktu. Ya. Kemudian turun lagi Nabi berjumpa dengan Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, Allah memberi kau diskaun 45 waktu. Lagi tidak itu Nabi Musa. Kamu mau. Temu Allah, Nabi kurang. Ya, Nabi diskaun oleh Allah. Dikurangi oleh Allah 5 lagi waktu. Jadi 30. Kibar Nabi Musa jumpa Nabi Muhammad jumpa Nabi Musa. Lagi tidak hidup Nabi. Maka kibar kamu lah Nabi. Sampai 5 waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam kibar jumpa Nabi Musa. Wahai Musa, 5 waktu dah di Allah. Kemudian ono ubah Nabi Musa lagi idak 5 waktu itu lepas Nabi Musa. Kamu lagi mau Nabi diskaun dengan Allah. Ono ubah Nabi padak ubah Nabi. Miak asal tobat temu dengan Allah, Nabi diskaun lagi miak cukup 5 waktu buat Nabi. Nabi lah sembahyang 5 waktu dan 5 waktu hidup lah pun dan 5 waktu hidup pun belum mampu nak datang kepada Nabi Musa. Tidak lagi 50 waktu. 5 waktu hidup pun ngah mampu umat mampu menak datang kepada Nabi Musa dan terbukti hari 5 waktu hidup pun belum mampu menak. Andai kata kalau sembahyang 5 waktu tuan-tuan, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Sempurna kalau melakukan kelima 5 waktu ini seumpama kalau melakukan 50 waktu yang tadi. Ya. Solat tepat pada masanya. Tuan-tuan dan puan-puan perasannya. Semakin jelang, semakin tahun, semakin abad. Putaran masa yang kita rasakan semakin cepat berlalu. Ya. Maka lau Isnin nurik weh. Putaran yang berlalu semakin cepat. Idun pun salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Ya. Kubagi kelabak kena keberkatan dalam waktu. Ikah tuan-tuan dan puan-puan perasan, ikah tuan-tuan menguk keman maghrib ni, sembahyang maghrib ni, lulus sembahyang isyak, kata me waktu. Rasa lama sedikit lama berlalu. Ya. Ikah kalau mida sembahyang keman subuh dan zuhur, kalau akan merasa kata terjemit masa. Ikah kalau sembahyang subuh dan zuhur, kalau rasa singkat sangat masa. Itu nama dah waktu kalau mibe keberkatan. Zuhur ke asar kalau merasa katah jimitan masa. Kalau merasa sutak, mibe rasa rushing. Biano
buat nuan keberkatan masa. Maghrib ke Isyak, kalau merasa sutok, merasa rasying, beno buat nuan keberkatan masa. Perasan masa. Itulah nama dah keberkatan pada masa. Ya. Kemudian solat penghapus dosa. Solat 5 waktu yang diwajibkan sehari dan semalam ke atas kita adalah nikmat yang sangat besar. Ini kerana solat berfungsi sebagai ejen pembersih dosa-dosa orang yang mengerjakannya selagi tidak melakukan dosa-dosa besar. Apabila solat ini difardukan 5 kali sehari, berarti kita sering dapat membersihkan diri kita daripada dosa-dosa, iaitu 5 kali sehari. Ia boleh diibaratkan seperti sebuah kereta yang dicuci 5 kali sehari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengibaratkan solat 5 waktu ini seperti seseorang yang mandi 5 kali sehari, sebagaimana dilaporkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Maksudnya, perumpamaan solat 5 waktu adalah seperti sebatang sungai yang mengalir di hadapan pintu seseorang yang mana dia mandi di dalamnya 5 kali setiap hari. Hadis riwayat Muslim. Ya. Sembahyang 5 waktu tuan-tuan dan puan-puan mampu memadam dosa-dosa kita. Ya. Dosa terbahagi kepada 2. Dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar, kubagi kelabak mibet dosa besar, kubagi kelabak menghapuskan dosa besar dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar. Dosa kecil, kubagi kelabak menghapus dosa kecil dengan solat, melakukan amal ibadat, sembahyang kalau 5 waktu jelau. Keseluruhan dosa-dosa umit kalau dia hapuskan percuma. Ya. Adakah hanya dengan solat? Dengan amalan-amalan wakil pun kena dihapuskan dosa-dosa kecil. Sebagai contoh, kalau keman lebuk dari rumah, kalau berwuduk keman lebuk, ya, berkaut keman lebuk, maka betis tubuh masjid selangkah lakau keladun, Allah hapuskan satu dosa, Allah naikkan satu darjat, Allah bagi satu pahala. Kalau kena satu langkah, 2 langkah, Allah bagi 2 pahala, hapus 2 dosa, naikkan 2 darjat. Ikah 1000 langkah keman lebuk tubuh masjid dalam keadaan berwuduk, Allah hapuskan 1000 pahala, 1000 dosa, Allah angkat 1000 darjat, Allah bagi 1000 pahala. Percuma. Ya, dengan syarat keman lebuk udah berwuduk, niat saja tubuh masjid. Sudah. Ya, kena pahala percuma, diangkat darjat percuma, dihapus dosa percuma. Ngah dunia tuan-tuan saja kalau mebe dunia perawak saja kalau mebe dunia me sebab. Ngah dunia saja kalau me sebab nilai dan bila kalau dah matai lah, maka kalau sebab nilai tu. Nilai no wa sebab kalau nilai wa sebab kalau duit. Ikah kena keman lebuk nen, jelangkah betis kalau nen, kalau kena jeringgit. Lang meleng kalau lang. Saya meleng, makau kena jeringgit, jelangkah kena jeringgit, jelangkah 2 langkah, 2 ringgit. Peluang langkah udah 2 ringgit, ngerti. Itu dikabak dinilai lah dunia. Nilai akhirat. Dunia tuan-tuan dan puan-puan, umur kalau 70, 60 gone, bye-bye. 60, 70 umur kalau matai. Ya, ikan lebih hidun alhamdulillah.
Umur keluar 50 pun udah masa-masa penyakit Nabi nak keluar. Kencing manis. Ya, darah tinggi, ni harinya stroke. Cun lagi parking turun 70, 60, bye-bye. Ya. Itu dengan dunia. Akhirat tuan-tuan dan puan-puan, abadan abada. Selama-lamanya. Susah keluar dengan dunia, susah sementara. Senang keluar dengan dunia, senang sementara. Ya. Susah keluar dengan akhirat, selama-lamanya keluar susah dengan akhirat. Senang keluar dengan dunia, senang keluar dengan akhirat, selama-lamanya senang dengan akhirat. Abadan abada. Ya. Senang keluar dengan dunia sekalipun. Walaupun tuan rumah banglo sebegah, rumah yang gah, kereta yang gah, sport car, ya, Lamborghini, Alphard dan sebagainya. Jika Allah tujuh japah jaang mak tentera Allah, Allah menulai apa itu gelebuk melo punah hangus satu harta pun peras. Jauh makhluk oleh Allah. Ya. Kereta yang besar, kereta yang mewah yang keluar banggakan, Allah hantar satu makhluk banjir, rosak kereta. Ya. Keluar bangga dengan hutak kelawak pandai. Allah mubik keluar musibah jatuh amal tagak. Biar letak darah masuk orang letak ataupun tengkorak retak, hilang ingatan, lebih manfaat. Gimit mak Allah migit. Gan ubak mau duit mau idak sabe ba Allah. Gan ubak mau pangkat mau ayang sabe ba Allah. Gan debut mau ayang sabe ba Allah. Gan kereta mau ayang sabe ba Allah. Semuanya musnah. Wak bersama kalau enggak akhirat nah. Jauh. Iman. Dua, amal. Idan. Semua itu akan musnah. Akhirat nak tuan-tuan dan puan-puan, japah pun mibet naon akan tulang keluar. Amah akan burau ke mana anak, inah akan burau ke mana anak, sawah isteri akan lari daripada suami, suami akan lari daripada isteri, abang lari daripada kakak, kakak lari daripada adik dan sebagainya. Semua saudara mara keluar, kawan rapat keluar, semua dan akan burau ke mana keluar. Japah pun me akan tolong keluar akhirat lah. Anaklah keluar japah ke akhirat lah. Ya. Keluar adik ke akhirat lah. Japah pun me akan tolong keluar. Walaupun ibu dan ayah, me akan tolong keluar akhirat. Masing-masing sibuk menyelamatkan diri mereka sendiri daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebanyakan di akhirat, keadaan di akhirat adalah nafsi. Kamu, aku. Itu keadaan di akhirat. Koko. Itulah keadaan di akhirat. Sebagai contoh, kalau susah di akhirat, saya kena tulang, inah kalau mak tulang kau masuk mana ka? Bibe, koko, ba inah kalau nak. Wah akhirat. Inah kalau pun mereka sanggup bertulang kalau orang neraka. Kubah tan lasuk apa neraka 70 kali ganda lasuk do apa dunia. Apa dunia kubah ke lasuk idon, apa dunia 1% keman apa neraka lasuk idon. Hidup pun sudah kelemetaan. Mibah je minit 15 second apa hukum kang agam pun keluar dah metaan. Ano lagi apa neraka. Ya. Kan? Satu. Okey. Insya-Allah kita jumpa lagi dalam jangan. Insya-Allah kita temu lagi dalam minggu ya. Minggu yang terakhir, hari yang terakhir untuk bulan 7 ya.
untuk mencukupkan kota 5 lau. Dengan masjid 5 lau kau berceramah. Jangan lagi 4 lau dengan surau Kuala Matu. Jadi sebulan kelas takmir ke ulan ong kota 5 ong dengan masjid ulan ong lah surau Abagalah. Ya. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu juga datang daripada Allah atas kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf anda ada terkasar bahasa menyinggung hati. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Ahad ini insyaAllah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha